Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya ada satu kawan dulu cikgu sama mengajar di Al-Irsyad. Kawan saya. Bapa dia ada tanah. Kalau kita pergi Sungai Dor, kita masuk highway. Dekat kuih tiaw telur dibasuh tu. Kita masuk highway. Kita masuk highway on the way nak ke Seberang Jaya tu, sebelah kanan kita ada tanah kebun nyong. Dulu lah dah jadi apa tempat jual lori lah apa segala bagai kan. Bapa dia ada tanah situ. Beli zaman harga berapa ribu ringgit dulu ni, murah. Dan bapa dia ni orang tua kampung ni bayar hasil tanah. Tiap-tiap tahun pergi bayar hasil tanah. Tiba-tiba satu hari bapa dia pergi nak bayar hasil tanah. Depa pejabat tanah kata kat pak dia, "Betul pak cik nak bayar hasil tanah siapa ni?" Pak dia kata, "Tanah saya." Ni tanah Cina ni. Dia kata, "Kok mana mai tanah Cina, saya tak pernah jual kat siapa pun. Saya ada resip, saya dah bayar tiap-tiap tahun, saya ada resip." Tak tahulah, tapi pak cik dah jual dah kata, "Saya tak jual." Nampak tuan? Nampak? Something wrong somewhere. Tak tahu tak mana. Dia main di sekolah masa saya duduk di Irsyad. Dia kata, "Ustaz ni bapa saya tanah ni apa ni jadi masalah. Saya tak tahu nak buat macam mana." Saya pun tak tahu juga. Saya bukan kaki beli tanah. Saya tak ada tanah sebidang pun tak ada. Ada rumah tu ya. Saya bukan kaki beli tanah. Saya jauh sekali daripada nak jadi kaki buah harta dengan memiliki tanah. Tak ada. Sebidang tanah tak ada selain kat rumah tu. Jadi saya tak berapa arif tentang hal-hal berkaitan dengan tanah ni. Saya tak erti. Orang main abang ustaz ni harga bagus, bicara orang lain. Bukan nak abang tak tahu pasal apa. Pasal saya duduk tengok orang beli tanah jadi sabut ni cukup banyak. Sabut dengan broker hak jual, sabut ni cukup banyak. Duk cari penyakit ni siapa suruh. Baguslah kepada orang yang ada tanah tu. Bagus. Pasal apa? Orang kata tanah ni macam bengkang. Lagi duk potong, lagi kecil, dia tak akan jadi lagi banyak. So kalau kita ada memiliki tanah, kita seolah-olah memiliki satu, orang kata. Tapi orang tak cerita serabut alam hadut jadi berkaitan dengan tanah ni. So saya kata, cut short the story. Saya kata hampir cari satu lawyer yang pandai dalam bab pengurusan tanah ni, bagi dia handle case ni. Apa dia tanya, berurusan dengan dia. Saya pun tak follow up dia. Cuma sekali dia beritahu kat saya, dia kata apa, lawyer sudah caveat. Tahu caveat? Caveat tanah tu. Pasal ada pertikaian terhadap tanah tu. Jadi dia ambil perintah mahkamah caveat tanah tu. Bila tanah tu di caveat, kawan hak beli ni pun tak boleh buat apa dengan tanah tu. Dia tak boleh nak develop tanah tu pasal ada benda ni, ada pertikaian di mahkamah. Mahkamah sudah keluar arahan caveat, kacau. Jadi kawan yang beli ni, Cina yang beli ni, mai jumpa family dia, kata lah macam ni. Dia kata, tak apa, tapi cerita abad tanah ni pula. Tak apa, kata dia. Ya. Jadi dia mai jumpa dia balik, dia kata lah macam ni. Dia kata, saya pun tak tahu, saya memang betul-betul saya ingat saya beli tanah ni daripada tuan tanah. Ada orang tuan-tuan boleh pergi buat kerja jahat macam ni. Buat kerja jahat macam ni, siapa dia tak tahu, tapi boleh pergi buat kerja jahat macam ni. Pergi cari satu IC yang nama dengan BIN sama dengan tuan punya tanah, pergi wujudkan satu transaksi jual beli yang palsu dan sebagainya. Tiba-tiba tanah tu pindah milik. Siapa buat? Allah saja yang tahu. Nampak tuan? Pasal apa jadi macam ni? Pasal manusia semakin tidak amanah. Dia jadi macam ni. So ambil satu lawyer ni lawan, lawyer tu pula pergi mati pula, kes tak dah selesai. Kalau dia dengar kuliah ni, esok dia telefon saya lah, "Hai Ustaz, ceritakan." Jadi dia ada bagi tahu kat saya, dia update saya last yang tu. Dia kata, "Ustaz, kami dah ambil dah satu lawyer, nampak kes dah cantik dah duduk jalan.
Arwah pula lawyer ni. Jadi kes tu tak selesai juga. Jadi Cina Habli ni mai jumpa keluarga dia. Dia tawarkan satu formula tolak ansur. Dia kata aku dah beli tanah tu pun bermilion harga. Duit aku dah bayar dah, dia kata. Jadi lah ni dia kata tolong jangan buat naya aku. Dia kata aku nak buat menjaga di atas tanah tu. So dia offer dekat mereka ni 400,000 kan. Masa tu kawan saya tanya patut dah ambil. Jangan tanya saya bukan Pahang. Tanya Pahang pasal dia yang beli tanah tu. Tanya orang tua ni, walaupun dia orang tua kampung dia apa, dia kata aku tak akan redha tanah aku walau sejengkai pun orang ambil ratus ribu ke apa, aku tak mau. Walau juta sekalipun yang dia mai tawar kat aku tak akan terima. Aku mau tanah aku, dia kata. Cantik kan. Moral daripada cerita ni, saya nak abang ni ayat yang kita duk baca ni, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat ni suruh kita berlaku adil dan suruh kita ni buat baik. Orang yang terlibat di dalam konspirasi ini adalah orang jahat dan telah melakukan zalim ke atas tuan tanah. Dan kita baru baca di Masjid Sultanah Bahiyah, satu orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, Sa'id bin Zaid. Satu perempuan nama Arwah mai tuduh Sa'id, kata Sa'id ambil tanah dia. Dia tak puas hati. Kes ini dibawa kepada Khalifah. Khalifah panggil Sa'id. Sedangkan Sa'id ini termasuk dalam 10 orang yang dijamin syurga. Bila Khalifah panggil dia pergi jumpa Khalifah. Khalifah tanya dia. Khalifah kata, hang ada satu pertuduhan di sini. Kata hang mengambil tanah perempuan ni, tanah Arwah ni. Sa'id dia dengar benda tu, dia terkejut. Dia kata, aku ambil tanah dia kata. Sedangkan aku sendiri dengar Nabi SAW kata, siapa yang ambil tanah orang secara zalim di hari akhirat esok, Allah akan perintahkan 7 lapis bumi himpit dia. Aku sendiri dengar Nabi kata lagu tu. Takkan aku nak pergi buat benda tu? Khalifah dengar takut. Pasal dia tahu Sa'id ini sahabat yang jamin syurga. Khalifah kata, okey, aku tidak akan tanya apa dah kang lepas ni. Case close. Sa'id tak puas hati. Dia terus doa, dia kata, ya Allah, kalaulah perempuan ini dia berbohong dengan memfitnah aku minta kepadamu ya Allah, jangan matikan dia melainkan setelah matanya buta, dan aku mohon padamu ya Allah, biar dia mati di atas tanah yang dia tuduh aku ambil itu. Kata rawi hadis itu, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar, perempuan ni buta sebelum mati. Dalam keadaan buta, jalan teraba-raba, dia terpelonok atau terpelonok. Dia jatuh dalam lubang di atas bumi yang dia tuduh Sa'id itu ni. Jatuh, mati. Makbul doa sahabat Nabi yang hebat ini. Moralnya apa dia? Jangan buat jahat, jangan buat zalim pada siapa-siapa pun dalam kes apapun.